So doktor, menyentuh tentang kuarantin di rumah, rawatan COVID dan sebagainya, kita belum sampai betul-betul terhadap long COVID. Jadi orang yang kuarantin dekat rumah ni doktor, ramai yang ambil ivermectin. Hmm. Bila saya bercerita tentang ivermectin pun, you all boleh letaklah hashtag ivermectin ya. You all nak share pun boleh letaklah tentang ivermectin ya. Jadi bila bercakap tentang ivermectin ni kan doktor, saya ni kadang-kadang kena ada apa ni kekebalan sikit sebab backlash yang dapat tu boleh tahan lah juga. Jadi apa pendapat dan pengalaman Dr. Amir dengan ivermectin? Orang mencanang saya, dia kata ivermectin ni dah 40 tahun dah dalam industri perubatan. Jadi sebab saya junior, maybe lah saya tak ada pengalaman menggunakan ivermectin sebelum ni. Jadi saya ajaklah doktor yang dah beruban sikit untuk berceritakan dengan kita tentang ivermectin. Dr. Amir, apa komen doktor tentang ivermectin doktor? So, okay. Kita apabila kita nak bercakap atau memberi ubat kepada mana-mana pesakit, sebenarnya kita kena ada evidence. Evidence ni mestilah datang daripada jurnal-jurnal yang diiktiraf. Banyak orang keluarkan jurnal, tunjuk kat kita, oh, ini ivermectin ni telah pun dikeluar di jurnal di UK contohnya. Tapi jurnal ni jurnal yang tidak diiktiraf oleh perubatan, ya. So kena faham. Dan kita pula di Malaysia ni sebenarnya ivermectin ini walaupun dia orang cakap kata diluluskan, banyak Mhm. banyak fakta yang bagi saya tak apa betul. Diluluskan untuk kegunaan pada haiwan, tidak diluluskan pada manusia. Jadi bagaimana kita pada masa sekarang sebagai contoh kan, nanti kalau kita berikan ubat, kalau saya senang, bagi saya nombor satu jangan melakukan sesuatu kerosakan. Sebagai contoh Dr. Mala kan, ada Mhm. ubat di hospital cefotaxime. Cefotaxime IV cefotaxime. Dr. Mala pernah pakai tu ubat ni? Tak kot, tak ingat Tak lah. pernah. Tak. So cefotaxime ini adalah ubat antibiotik yang kuat yang kita beri kepada pesakit. Tapi kalau kata saya bertanya kepada orang lain yang tidak pernah beri ubat ni, dia kata dia tak pernah beri dan dia tak nak beli. Dia tak nak beri sebab apa? Dia tak ada pengalaman. Kita tak ada pengalaman. Adakah adakah kita mengatakan bahawa dia itu tak betul? Ini yang Taklah. Kita berlaku refer. sekarang. Ini yang berlaku sekarang. Ivermectin. Adakah kami pesakit saya, doktor? Macam mana saya nak ambil ivermectin? Saya kata saya tidak ada pengalaman untuk mengambil. Kalau tuan-tuan nak Dr. ambil Amir pun silakan. tak ada pengalaman ya. Saya tidak ada pengalaman untuk mengambil ivermectin ini. Dan so far proven sampai hari ini saya beritahu mula tadi, vaksin vaksin menunjukkan penurunan yang begitu ketara kepada mana-mana pesakit eh, yang Mhm. mengidap COVID. Manakala Okey. ivermectin sebagai contoh, Mhm. saya tengok kajian yang dilakukan. Ada kajian Mhm. dilakukan ivermectin dicampurkan dengan ubat-ubat lain. Sebagai Mhm. contoh, antibiotics. So Mhm. maksud dia, kalau kita nak buat kajian, kita kena compare apple to apple. Kita tak boleh ada apple campur lemon, campur apa nak compare. So kita tahu mana kebaikannya. Jadi kalau Mhm. dari segi itu menyebabkan saya katakan bahawa so far, sebab itu Kementerian Kesihatan punya keputusan masih lagi hingga sekarang. Ivermectin ini diluluskan bersyarat untuk kegunaan secara untuk kajian ataupun di universiti for example dan tidak boleh digunakan kepada mana-mana pesakit. Tapi adakah itu kesalahan bagi saya yang tidak pernah menggunakan? Sebab saya tanya Dr. Mala tadi, cefotaxime Dr. Mala tak pernah guna, adakah saya boleh paksa Dr. Mala untuk menggunakannya? Tidak boleh. Tak boleh. Dan kita tidak mahu melakukan kerosakan. Kalau saya sebagai contoh, saya tidak tahu ubat itu bagaimana tindak balasnya. Dan sebagai contoh, saya tidak mahu menggunakannya. Apa berlaku? Saya bagi hari ini, esok pesakit itu meninggal. Kita pula Apakah yang kita yeah. pula dipersalahkan? Yeah. Kan biar kita, sebab itulah kita kena ada evidence base. Kita bercakap mesti ada evidence base. Bila tidak ada evidence base, saya takut mereka anggap ivermectin ni macam tongkat ajaib. Tahu malah, tongkat ajaib. Macam lampu Aladin. Macam Mhm. lampu Aladin. Bila ada je ivermectin, Hu. semuanya selesai. Tak, saya ada pesakit yang ambil ivermectin yang sakit teruk, masuk sampai kategori 4. Ada juga pesakit ivermectin di hospital saya yang masuk sangat teruk. Jadi kalau kita yang sentiasa melihat pesakit ini, Mhm. kita tidak perlu fokus kepada satu-satu ubat sahaja. Betul. Ada ubat lain yang secara klinikalnya terbukti kita menggunakannya. Banyak ubat-ubat lain yang boleh digunakan. Jadi sebagai contoh, jangan paksa. Jangan siapa paksa kita untuk menggunakan ivermectin mereka mengatakan bahawa ubat itu baik. Padahal kita tidak pernah ada pengalaman. Dan kita ada lesen. Kita ada lesen dan kita lesen nombor satu kita kena pastikan tidak ada kerosakan yang kita lakukan kepada pesakit kita. Itu sangat penting. Kalau kita tak tahu ubat tu tindak balas dia macam mana. Sebagai contoh, bila mereka tanya saya, doktor, saya nak makan ivermectin. Saya kata, okey, makan. Saya kata Mhm. makan.
Lepas tu dia tanya saya pula, berapa dosnya? Hmm. Itu susah lah sebab saya tidak tahu berapa dosnya. Ada yang makan sampai 8 biji masuk kat hospital saya. Ada yang makan 15 biji dah nyawa-nyawa ikan masuk. Sebab tidak ada satu pun guideline yang menyatakan bahawa yang mana dos yang terbaik. Betul. Jadi saya tidak menggunakan ivermectin dan saya tidak berpengalaman menggunakan ivermectin. Tadi ada seorang penonton kita pada malam ni komen doktor, dia kata saya dengar hospital swasta memberi ivermectin. Jadi Rashimah Abdul Rashid dia kata saya dengar banyak hospital swasta gunakan ivermectin dan saya dan Dr. Amir ada dua-dua dekat sini. Jadi saya nak disclaim, no, kami tidak menggunakan, tapi kami dah dibanjiri ataupun dihadiri oleh komplikasi-komplikasi ivermectin. Nadi berdenyut dengan tidak normal, sesak nafas, muntah, berdebar-debar, itu adalah antara yang saya sendiri jumpa. Dr. Amir can speak, betul ke doktor? Hospital swasta banyak guna ivermectin? Tak, kita tidak menggunakan. Okay, so jangan Kita jangan tidak salah quote menggunakan. Ya, kita tak gunakan dan saya just nak sentuh sikit lah doktor. Saya pun ada rakan-rakan, jiran-jiran lama, saudara mara yang bila close contact ataupun positif, dia kata saya nak ambil ivermectin ni macam mana, okey ke tak? Nah, saya tanya dia macam mana awak dapat ivermectin tu? Sebab ivermectin di Malaysia dalam market yang halal ataupun yang disahkan diimport hanya untuk kegunaan haiwan. Jadi mereka yang dapat ivermectin untuk kegunaan manusia, dia orang marah saya. Dia orang kata, Dr. Mala ni tak tahu ke ivermectin ni dah 40 tahun untuk kegunaan manusia? Saya kata ya, yang kegunaan manusia tu tak ada kat Malaysia. Dia ada dekat India, dekat Filipina dan sebagainya. Rupa-rupanya dia orang beli daripada negara sana lah. Jadi not a legit import lah dia bawa masuk secara tidak sah. Jadi saya tanya kat dia orang, bila korang beli secara tak sah macam tu, apa jaminannya itu adalah ivermectin yang legit? Kalaulah saya jual kan, mungkinlah satu dua tu saya bagi yang betul. Lepas tu, yelah zaman sekarang ni semua orang ada printer, thermal printer boleh buat. Saya buat kotak, saya letak label, saya letak vitamin dalam tu. Kos saya baru RM10. Saya jual satu kotak tu RM400. You're not gonna know. Tak ada siapa tahu because anyway that is an illegal selling. Dia tidak authorized. So bila you all beli, saya dengar doktor hari tu ada dekat page Loteh Dr. Mala sendiri, ada seorang yang komen, dia kata bila saudara dia disahkan positif COVID, dia punya susah nak dapat ivermectin sampai dia beli RM1,000 untuk kegunaan seorang. So it's a bit worrying lah the way it's going when kita tahu sebenarnya asal usul kontroversi ivermectin dan COVID ni bermula dari satu makmal yang dicuba ke atas golden hamster, itu je. Kajian terhadap manusia tak settle lagi. Jadi Dr. Amir dah kata hanya dibenarkan penggunaan dengan pemantauan pakar di hospital-hospital untuk tujuan kajian.